Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton. Pada episod kali ini, kita akan mengenal dengan lebih mendalam tentang mikrobotik. Mari. Untuk pengetahuan semua, ini adalah muka hadapan modul mikrobotik. Terdapat pelbagai projek yang boleh para penonton terus. Mikrobotik adalah robot berautonomi. Apa itu robot berautonomi? Robot berautonomi adalah robot yang direka dan dibina khas untuk mengesan dan bergerak secara automatik mengikut garisan putih dan hitam. Selain itu, robot juga direka untuk fungsi lain. Sebagai contoh, untuk mengesan halangan dan menggerakkan objek. Tunggu apa lagi? Mari kita mulakan pengembaraan dengan mikrobotik. Jadi, apa yang ada pada mikrobotik? Jom kenal pasti. Pertama sekali, mikrobotik juga mempunyai pengawal yang dipanggil sebagai otak yang akan mengawal seluruh badan. Mikropengawal adalah peranti yang mengendalikan fungsi teras seperti mengawal penggunaan perkakasan elektronik lain yang bersambung dengannya, menganalisis data dan melaksanakan logik. Mikropengawal yang mengawal mikrobotik adalah Arduino Nano. Ini adalah spesifikasi lengkap untuk Arduino Nano. Maklumat penting yang kita perlu ingat di sini ialah papan Arduino Nano ini menggunakan ATmega 328P dan voltan operasi ialah 5 volt. Seterusnya, bagaimana mikrobotik bergerak? Sudah pasti mikrobotik bergerak dengan menggunakan motor. Terdapat motor pada bahagian kiri dan kanan mikrobotik. Apa yang uniknya mikrobotik? Uniknya motor mikrobotik boleh dikawal secara berasingan, boleh berputar mengikut putaran arah jam dan lawan jam secara berterusan. Selain itu, kelajuan dan jangka masa boleh ditetapkan. Motor mikrobotik juga boleh digunakan untuk menggerakkan atau memacu projek. Seterusnya, bagaimana mikrobotik tahu ada halangan di hadapan? Mikrobotik juga mempunyai mata untuk mengelak halangan. Jadi, komponen manakah yang menjadi mata mikrobotik ni? Tentulah pengesan garisan. Apa yang ada pada pengesan garisan ni? Terdapat 5 pengesan garisan yang berasingan. Pengesan garisan akan memancarkan cahaya infrared dan mengesan permukaan berwarna hitam atau putih. Bagaimana kita nak tahu apa yang pengesan garisan tengok? Pengesan garisan menggunakan nilai bacaan untuk melihat. Apabila garis atau permukaan hitam dikesan, nilai bacaan analog akan menjadi tinggi. Manakala nilai bacaan analog rendah apabila garis atau permukaan putih dikesan. Ia juga terdapat 2 butang tekan pada badan mikrobotik. Butang tekan ialah sejenis switch yang bertujuan mengawal fungsi sesuatu mesin secara langsung melalui sentuhan tangan atau jari daripada pengguna atau permukaan komponen. Gambar di atas menunjukkan 2 butang tekan iaitu S1 dan S2 yang boleh mengesan apabila ditekan. Nilai bacaan analog akan berkurang daripada 400 apabila S1 ditekan. Nilai bacaan analog akan berkurang daripada 500 apabila S2 ditekan. Butang tekan ini boleh berfungsi sebagai penderia digital. Ia boleh digunakan untuk mengesan sentuhan fizikal atau butang pemilih. Terdapat 2 lampu indikator atau lampu LED pada bahagian sebelah belakang mikrobotik. Lampu indikator atau lampu LED adalah merupakan diod yang memancarkan lampu. Terdapat 2 lampu indikator iaitu merah dan biru yang boleh dikawal secara berasingan. Ia juga boleh digunakan sebagai penunjuk visual. Sebagai contoh, ketika switch mikrobotik dihidupkan, kedua-dua lampu LED berwarna merah dan biru akan menyala menandakan mikrobotik tersebut sedia untuk digerakkan dan apabila kedua lampu tersebut terpadam, barulah mikrobotik dapat bergerak. Seterusnya adalah pembas. Kedudukan pembas pada mikrobotik adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah. Pembas atau alat bip adalah peranti isyarat bunyi. Fungsinya adalah untuk menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Ia mengeluarkan bunyi yang juga dapat digunakan sebagai pengera keselamatan. Pembas ini juga mampu memainkan lagu mudah satu not pada satu masa. Mikrobotik juga mempunyai modul Bluetooth. Jom kenal pasti. Sekarang, mari kita dengarkan penerangan yang lebih jelas tentang apa itu modul Bluetooth dan fungsinya. Modul Bluetooth ialah teknologi yang bertindak sebagai antaramuka komunikasi tanpa wayar di antara 2 peranti. Ia boleh digunakan untuk berkomunikasi antara 2 mikropengawal atau berkomunikasi dengan mana-mana peranti yang mempunyai fungsi Bluetooth seperti telefon pintar atau laptop. Modul Bluetooth juga boleh digunakan untuk mewujudkan protokol untuk komunikasi data antara pengawal dengan telefon pintar.
Kelebihan menggunakan teknologi ini adalah ianya menggunakan kuasa rendah, jadi ianya sesuai untuk peralatan yang berkuasa menggunakan bateri untuk berfungsi. Walau bagaimanapun, terdapat kekurangannya seperti jarak penghantarannya agak terhad dan berbeza cara penggunaannya pada peranti yang berbeza. Seterusnya, mari kita belajar tentang bagaimana pergerakan asas robot. Pergerakan ini juga dipanggil sebagai pergerakan bebas. Robot akan bergerak bergantung kepada kelajuan serta arah motor kiri dan kanan. Pengaturcaraan perlu mengarahkan mikropengawal untuk melakukan tiga benda iaitu arah motor bergerak, kelajuan motor dan tempoh motor bergerak. Tiga benda ini diperlukan untuk kesemua pergerakan asas robot. Terdapat 9 pergerakan asas robot. Pertama sekali ialah berhenti di mana mikropengawal akan mengarahkan motor kiri dan motor kanan berhenti. Seterusnya adalah pergerakan gerak maju. Untuk bergerak maju, mikropengawal akan mengarahkan motor kiri dan motor kanan bergerak ke hadapan. Kelajuan dan tempoh masa untuk kedua-dua motor adalah sama. Untuk pergerakan gerak undur pula, mikropengawal akan mengarahkan motor kiri dan motor kanan bergerak mengundur. Kelajuan dan tempoh masa untuk kedua-dua motor bergerak adalah sama. Kemudian, gerakan membelok pada dua arah iaitu kiri dan kanan. Terdapat dua jenis gerakan membelok iaitu pertama adalah belok dan yang kedua adalah belok tajam. Ciri-ciri pergerakan membelok memerlukan motor kiri dan motor kanan bergerak ke arah yang sama iaitu ke hadapan tetapi dengan kelajuan yang berbeza bagi setiap motor. Untuk belok ke kanan, mikropengawal akan mengarahkan motor kiri dan motor kanan bergerak ke hadapan. Kelajuan motor kiri mestilah lebih tinggi dari kelajuan pada motor kanan. Untuk pergerakan belok kiri, mikropengawal akan mengarahkan motor kiri dan motor kanan bergerak ke hadapan, tetapi kelajuan motor kiri mestilah lebih rendah dari kelajuan motor kanan. Seterusnya, pergerakan belok tajam ke kanan. Untuk pergerakan belok tajam ke kanan, mikropengawal akan mengarahkan motor kiri untuk bergerak ke hadapan, manakala motor kanan akan berhenti. Kemudian, pergerakan belok tajam ke kiri. Untuk pergerakan belok tajam ke kiri, mikropengawal akan mengarahkan motor kiri untuk berhenti, manakala motor kanan bergerak ke hadapan. Seterusnya adalah pergerakan berpusing. Ciri-ciri pergerakan berpusing adalah arah pergerakan motor kiri dan motor kanan pada mikrobotik tidak sama tetapi mempunyai kelajuan yang sama. Untuk pusing ke kanan, mikrobotik akan mengarahkan motor kiri bergerak ke hadapan manakala motor kanan mengundur ke belakang dengan kelajuan yang sama. Untuk pusing ke kiri pula, mikropengawal akan mengarahkan motor kiri mengundur ke belakang manakala motor kanan bergerak ke arah hadapan dengan kelajuan yang sama. Kita dah tahu pergerakan asas mikrobotik. Jom kita kenal pasti bagaimana pula jika ia bergerak secara automatik. Mikrobotik bergerak melalui algoritma PID. Apa itu algoritma PID? Algoritma PID adalah strategi kawalan robot berautonomi yang sesuai untuk membantu menentukan arah kemudi dan kelajuan robot yang bergerak secara automatik mengikut garisan. PID diambil dari bahasa Inggeris iaitu Proportional Integration Derivative bermaksud pembedaan pengkamiran berkadar. Algoritma PID akan memastikan robot tidak tersasar dari litar ketika membelok dan bergerak lurus mengikut garisan. Untuk memahaminya dengan lebih mendalam, jom kita kenal pasti apa itu KP dan KD. KP merujuk kepada pemalar berkadar dan KD pula adalah pemalar pembedaan. Apabila nilai KP tinggi akan menyebabkan robot kemudi terlalu bersungguh-sungguh mencari garisan hitam, manakala apabila nilai KP rendah akan menyebabkan robot mencari garisan hitam sambil lewat. Bagi pemalar pembedaan pula, apabila nilai KD pada robot ditetapkan pada nilai yang tinggi,
robot akan kemudi balas awal pada garisan hitam, manakala robot akan kemudi balas lewat apabila nilai KD rendah. Persoalannya, berapakah nilai yang bagus untuk ditetapkan pada mikrobotik untuk ia bergerak dengan baik? Setiap robot mempunyai nilai KP dan KD yang berbeza. Para penonton, jangan lupa untuk mencuba. Kita dah tahu asas pergerakan dan algoritma PID. Mari kita ketahui jenis-jenis persimpangan pula. Berikut merupakan jenis-jenis persimpangan yang boleh dilalui oleh mikrobotik, iaitu simpang kiri, simpang kanan, simpang kiri kanan, jalan mati dan offset. Untuk simpang kiri, apabila robot menjumpai garisan hitam di sebelah kiri, maka robot akan bergerak ke kiri. Begitu juga apabila robot menjumpai garisan hitam di sebelah kanan yang membolehkan robot bergerak ke kanan, dipanggil simpang kanan. Simpang kiri kanan adalah apabila garisan hitam berada di bahagian kiri dan kanan robot yang membolehkan robot bergerak sama ada ke kiri atau ke kanan. Seterusnya, jalan mati apabila garisan hitam terputus menyebabkan robot berhenti. Dan yang terakhir sekali adalah offset. Offset adalah apabila garisan putih berada di tengah tetapi mempunyai garisan hitam pada kiri dan kanan robot.